Hello, hi, Assalamualaikum and welcome to the Wazin and Mukrish Podcast episod 4 di mana kami merukai perangai pelik anda. Thank you for sudi mendengar our episod hari ini. Hopefully dapat fill your blank empty day by hearing us talking about literally anything. Apa-apa hal, sekali lagi disclaimer sebelum kita orang meneruskan topik pada episod kali ini. Aku Aman nak bagi tahu yang episod kali ni kita orang sekali lagi buat secara online sebabkan total lockdown. So harap-harap korang faham lah audio kita orang berdua tidaklah seberapa yang podcaster yang lain, tetapi insyaAllah in the next episode insyaAllah kita orang dah ada mic yang proper macam nak buat stream. So yes, insyaAllah audio lagi better dan korang boleh dengar di mana-mana seperti biasa lah kan yang korang tahu. Alright. So untuk episod kali ni, topik kita pada hari ini sempena dengan hari total lockdown yang kali ke-2. Dia macam lockdown masa mula-mula dulu. Ketiga. Lockdown kedua. Lockdown kedua. Yes. Lockdown kedua. Lockdown kedua. So disempenakan dengan hari total lockdown yang kedua. So topik kita orang hari ni adalah tentang negara kita tercinta iaitu Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Macam siut betul lah. Okay. So guys, first of all kita orang macam Ahmad cakap tadi, minta maaf sangat-sangat sebab sound tengok macam Ahmad sekarang pun Ahmad kena mute disebabkan kita tak nak ada gelombang-gelombang wave apa semua tu. But for this topic, this episode, kita akan cerita pasal Malaysia ku, macam tu lah. Malaysia ku so basically kita orang akan cakap, dia bukanlah kita nak argue ataupun apa yang terjadi sekarang. Just kita nak bagi tahu current situation kita orang macam mana as a student, as a rakyat Malaysia, and kita nak bagi tahu apa yang dah terjadi dalam beberapa minggu ni daripada bulan Ramadan sampailah sekarang. Macam-macam berita kita tahu, macam-macam cerita kita dengar dan macam-macam hal juga. Dan kita akan cerita juga pasal vaksin, di mana sekarang dah second batch vaksin. Dah second batch kan? Kau apply second batch kan? Second batch baru ni, tapi first batch lah sekarang tengah buat sekarang. Tapi macam bukan dalam lah, dari segi pendaftaran ataupun booking vaksin tu dah second batch. Dan yang first batch pun aku rasa last 4 Jun macam tu kot for first batch, and then dah second batch. Dan one of kita punya podcaster dah dapat appointment daripada doktor yang dia akan ambil vaksin second batch, iaitu Amar. Dan kita harap mungkin after dia dah dapat vaksin, mungkin kita boleh buat podcast tajuk yang lebih mendalam, iaitu vaksin. Kita akan macam aku sebagai yang belum dapat vaksin lagi, and Amar yang dah dapat vaksin, mungkin boleh cerita pasal tu juga, sebab kita orang tak tahu nak cerita pasal topik apa. And sekarang pun kita orang dah tinggal lama, like sebulan tak buat podcast. So for this episode kita orang just boleh cerita pasal current situation lah. Itu je. Sebab kita punya konsep podcast ni memang random. So episod ni pun kita tak adalah buat secara random yang topik kosong je kan. At least ada something kan. So for this episode kita orang nak bagi tahu kita orang punya current situation. So kita orang ada pesanan sikit lah untuk korang. Mungkin pesanan-pesanan ni mungkin Amar boleh bagi pesanan dekat korang. Daripada rakyat kepada rakyat.
Silakan Mak. Alright, so saya Amal Wazin sebagai rakyat nak menyampaikan pesanan yang sempena COVID ni, jangan lupa kalau tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau essential saja, kalau nak cari barang rumah ke, nak cari susu anak ke, pampers anak ke kan. Kalau yang dah kahwin lah, yang belum kahwin, kalau korang nak cari makanan ke apa-apa ke, kalau boleh stay at home. Sekarang kita dah ada Foodpanda, kita dah ada Grab, so kita order through mereka sahaja dan jangan lupa bagi tips extra dekat abang-abang Grab, abang-abang Foodpanda sebab diorang adalah frontliner. Dan kalau korang keluar, jangan lupa galakan daripada MKN, daripada DG Dr. Hisham sendiri, iaitu pakai mask 2 lapis. Dan juga jangan lupa sanitizer dan apa lagi. Kalau boleh lepas keluar tu balik rumah terus mandi, jangan buat apa-apa, terus mandi sebab kita tak tahu, mungkin kita pembawa kepada keluarga kita. So yes, jangan lupa dan jangan lupa sebab sekarang kita dah total lockdown. So harap semua orang rakyat Malaysia memberi kerjasama sebab kita sekarang dah kes 9,000. Okay, pada hari ni sebab kita orang bukannya publish episod ni pada Kita rekod awal lah. Kita rekod awal. So sekarang dah 9,000. So harap-harap dengan total lockdown ni kita dapat kurangkan. Aku tak rasa kurang sampai banyak gila, tapi aku harap dapat kurangkan kembali sampai 3 angka balik lah. Itu lah harapan aku lah. And dengan lockdown ni aku harap itu je lah. So yes, itu pesanan rakyat dengan rakyat, rakyat kepada rakyat. Okay, alright. So total lockdown ni seperti yang korang tahu, mula-mula kerajaan kita tak nak buat sebab diorang macam menitik beratkan juga orang-orang yang Dari segi ekonomi lah. Daripada segi ekonomi, diorang risau yang ada yang lagi susah. Tetapi apabila sudah tiba kes COVID harian kita dah mencecah 9,000, terus Perdana Menteri kita tidak membuat public announcement tetapi hanya hantar PDF mengatakan bahawa kita akan total lockdown pada 1 Jun 2021. Jadi harap-harap walaupun PDF, harap-harap kita semua dapat mengambil iktibar dan diharap dapat memberikan kerjasama supaya kita sama-sama dapat mengurangkan kes harian COVID-19 di negara kita, iaitu Malaysiaku. Ya, kena mengenai topik kita. Yes. Alright. Kau tahu tak Mak? Dah macam Perdana Menteri kau tahu. Dia macam YB macam tu lah. YB macam tu lah. Kata rakyat kan. So itu yang aku cuba sampaikan lah. Alright, so seperti yang korang dengar tadi, Mal beritahu yang aku dapat second batch untuk vaksin. Aku dapat vaksin AstraZeneca, alright, Oxford AstraZeneca pada 18, insyaAllah 18 Julai. Tak lama. Tak lama dah lah. Tak lama dah. Dalam lebih kurang sebulan lebih je lagi. 18 Julai di PWTC Kuala Lumpur. Dan aku insyaAllah aku akan cucuk vaksin. Aku akan cucuk kat sini microchip, nanochip yang diura-urakan oleh anti vaksin. So sebelum itu aku harap Mal pun akan dapat juga. Mal pun dia dah daftar first batch tapi sampai sekarang tak dapat lagi vaksin. So aku harap kena scam. Bukan kena scam, lambat je. Tak sure Mal, ni. Sebab aku tak sure lagi aku dapat ke tak, sebab tak tahu mungkin problem masa aku daftar tu ke apa ke. Tapi hopefully aku akan dapat message secepat yang mungkin lah, sebab aku punya masa aku daftar tu appointment aku adalah 2 Jun ni, which is next week, hari Selasa. Tapi sekarang masih belum dapat apa message apa semua. So kalau aku tak dapat tu mungkin problem masa aku daftar ke ataupun tarikh kau dapat dah lah. Tak, tarikh masa kita daftar kan kita boleh pilih tarikh kan. So tarikh aku adalah 2 Jun and macam dah confirm macam kau pilih 2 Jun lah. Aku pilih 2 Jun lah tapi
tak apa, mesej apa dapat. Message tak dapat, dekat MySejahtera pun tak dapat. So kalau tak dapat means aku kena tunggu vaksin biasa kot, ataupun aku kena daftar balik kalau ada AZ yang batch ketiga kan. So tak tahu macam mana. Kalau aku dapat, mungkin aku boleh update dekat followers kita kan. Dekat IG aku boleh flex sikit kalau aku dah vaksin next week. Tapi kalau macam tak ada, so aku kena tunggu lah. Faham. Sebab aku teringin nak jadi Titan juga kalau dah. Aku tadi aku nak jadi Titan. So itu juga. Tapi macam aku mengharapkan yang kau dah ada appointment kan, dah macam dah dapat appointment apa semua. So aku harap masih bila kau dah dapat nanti mungkin kau boleh share simptom-simptom after dapat vaksin. Dan aku rasa one of symptom dia adalah jadi handsome. Jadi handsome. Aku pun tak pasti, ni aku tak tahu lah. Aku tengok TikTok kan, ada orang macam kata macam siapa je adakah yang perasan yang lepas ambil vaksin diorang punya jerawat tu tak naik sangat tau. So bagi aku macam mungkin lagi handsome lah kan, lagi handsome. Sebab yelah, ini bukan lawak tau. Sebab dah macam ini sebenarnya macam dia macam nak lawak, macam dia macam nak kita macam melawak je, tapi sebenarnya aku tak tahu dia macam aku pun tak tahu adakah itu fakta ataupun ni. Sebab aku tengok yang video tu bukan satu lah, ada a few video yang cakap benda sama. Macam lepas diorang ambil vaksin, diorang tak naik jerawat sangat. So macam aku mungkin efek dia itulah akan jadi lebih handsome sikit kan. Tapi kalau macam takkanlah macam tak adalah kita orang cakap yang vaksin ni semata-mata untuk handsome je. Itu just sekadar kita orang punya gurauan lah. Mungkin term tu side effect dia. Tu side effect dia. Tapi yang penting bila korang dah dapat vaksin tu bukanlah sepenuhnya bebas dari COVID ke apa. Itu just untuk reducekan kau punya chance untuk dapat COVID. So kalau boleh ambil, kalau kau dapat tu kau ni je lah, just ambil je, apply je, just kau terima je vaksin tu. Sebab macam kita tahu orang berebut tau nak. So bila dah dapat tu jangan pula kau cancel. Dan kepada yang anti-vax tu, janganlah sebarkan benda-benda yang bukan-bukan. Macam kalau korang tak nak ambil, biarlah, korang tak payahlah ambil kan. Janganlah macam orang kata mempengaruhi rakyat-rakyat yang lain supaya tak ambil. Aku rasa sebenarnya anti-vaksin ni. Kalau korang tak nak ambil, korang duduk diam, duduk rumah, jangan buat apa-apa, jangan sebar apa-apa. Sebab korang sebenarnya tak tahu lah. Aku tak tahu kenapa anti-vaksin. Sebab bagi aku kan, doktor-doktor kat Malaysia ni diorang dah lah tengah fight dengan COVID tau. Diorang jadi volunteer, jadi frontliner semua. Lepas tu nak jawab lagi dengan korang punya statement-statement yang palsu, yang tak sahih dan semua kan. So macam diorang dah cukup serabut dah dengan COVID ni. Lepas tu nak dengan korang pula yang anti-vaksin ni macam kalau aku kan serabut macam macam kita tahu doktor pun macam dah fight like dah 1 years lebih. And then takkanlah diorang nak tipu rakyat secara logiknya tapi aku tak tahu macam mana boleh wujud anti-vaksin ni, ataupun mungkin diorang SRP tak lepas ke apa. Mungkin tapi tak tahu lah. Harapnya korang janganlah macam sebar-sebarkan benda yang tak betul. Kalau sekadar dari WhatsApp, dari Facebook apa semua tu, tak payah. Yes. Harap dalam para pendengar podcast kita orang ni tak adalah yang anti-vaksin lah, harap-harap kan. Tapi kalau ada pun terpulang kepada korang macam kita orang bagi aku para pendengar podcast kita ni semua pandai-pandai, semua bijak-bijak, semua tak bodoh lah. Tu je kita tahu. Macam kita orang tak ada anti-vax. Kita orang memandang positif, which is vaksin tu boleh reducekan kau punya chance untuk dapat COVID. So which is bagus lah. Lagi satu,
risau lah juga dekat korang punya family apa semua tu kan. Contoh kalau korang dapat COVID, kalau teruk, korang balik rumah, korang boleh membahayakan korang punya family apa semua. Tapi kalau korang ambil vaksin and then dia macam tak seteruk yang ni pun, tak seteruk yang bila kita tak ambil vaksin, dia lagi menyusahkan lah kau punya family dan menyusahkan orang-orang terdekat kau, close contact kau. So Betul. tak tahu lah, aku ikut korang lah. Tapi pada kita orang punya our opinion macam tu lah. Tapi kalau korang anti-vax, terpulang pada korang lah. Terpulang kepada kebodohan korang lah. Tu sebab aku bukannya ni, aku memang nak bangkang lah orang-orang yang anti-vaksin ni. Sebab tak tahu lah, macam-macam kan orang cakap lah vaksin dah ni, agenda Dajjal lah, agenda Yahudi lah, Illuminati lah. Aku rasa macam benda-benda macam tu, tak tahu lah. Aku rasa kita sebagai orang yang bijak pandai, kita kena banteras lah agenda-agenda sesat ni. Sebab diorang duk cakap agenda-agenda Yahudi, Dajjal semua, diorang sebenarnya diorang salah satu agenda yang sesat juga lah. So patutnya tak perlulah wujudnya segolongan yang begitu dekat dalam negara kita ni, iaitu negara Malaysiaku. Alright. So kena balik dengan topik kita. So apa lagi? Okay. Sudut rakyat. So kalau korang tahu dekat Twitter, Facebook sekarang macam-macam orang dah macam duk condemn kerajaan semua kan. So aku tak naklah bawa isu tu ke dalam podcast ni sebab aku rasa korang pun dah tahu. So aku tak nak masukkan. So aku just nak bagi pendapat aku je lah sebagai sudut rakyat lah. Sebab bagi aku benda ni tak dinafikan. Baru je tadi ada studies yang mengatakan PRN Sabah tahun lepas punca negara kita punya kes COVID makin bertambah sampai jadi sekarang lah. Benda tu bukannya sekadar sangkaan ataupun kabar angin. Bendanya dah ada study, dah ada kajian yang mengatakan memang sahih PRN Sabah ni jadi punca. So aku tak nak sentuh tentang politik sebab kita tahu sekarang politik kat negara kita pun sekarang sebenarnya tengah agak tidak baik. Alright. So bagi aku sudut rakyat, aku harap total lockdown ni dapat kurangkan kes harian kepada 3 angka balik lah. Itu lah. Aku tak harap sampai jadi 2 angka jadi telur balik ke, tak ada lah. Sebab last time kita lockdown pun dan kita 3 angka nak jadi telur pun PKP kita ambil masa dalam 3 ke 4 bulan. So aku tak tahu lah ni dengan 4 angka ni, aku tak tahu lah berapa lama kita PKP. Mungkin sampai akhir tahun, sampai tahun depan kita akan PKP total lockdown, kita tak tahu. Tapi itu pun aku tak sure sebab sekarang pun orang tengah vaksin kan. Dan cakap pasal vaksin pun, sekarang rate vaksin kita pun dekat negara kita pun tak tahulah, bagi aku agak perlahan lah. Sebab untuk kita dapat kelompok imuniti tu memerlukan 70% daripada rakyat, barulah kita dapat achieve kelompok imuniti tu. Tapi sekarang yang aku tahu sekarang yang dah vaksin baru 3 juta orang. So sekarang jauh lagi lambat lagi sebab kita rakyat Malaysia total ada 33 juta. So yes, tak tahu bila kita boleh capai kelompok imuniti tu. So aku harap pandangan rakyat, aku harap korang semua sama-samalah kita jaga kita dan sama-samalah ambil vaksin. Kau Mat, macam mana? Aku macam kau cakap tadi kan, yang COVID ni apa semua dah ada studies apa semua about PRN Sabah tahun lepas yang tiba-tiba terus naik mendadak apa semua kan. Aku sebenarnya malas tau nak cerita pasal kes dah naik apa semua ni, apa semua. Macam aku sebenarnya dah cukup muak dengar pasal benda-benda yang macam buat serabut tau. Macam tapi kalau boleh korang macam kita as a rakyat kan, kita kena macam kita tengok dekat social media, macam ada yang kutuk
kerajaan, ada yang kutuk politik punya orang, ada yang kutuk artis apa semua yang langgar-langgar SOP. Tapi kita tak sedar yang sebenarnya kadang-kadang masyarakat kita sendiri yang punca tu kan. So daripada kita ambil tahu pasal benda-benda yang asyik cakap pasal orang je kan, better kita tengok diri kita sendiri dulu. Which is kita ni jaga tak SOP tu apa semua kan. Kita ni duduk rumah tak, kita ni stay tak kat rumah. Aku cakap ni bukan untuk viewers, pendengar-pendengar podcast ni je ataupun orang-orang lain kan. Aku cakap untuk diri aku sendiri juga kan. Macam aku pun, sebab aku kan kerja, aku kan kerja kan. So bila aku kerja tu aku ikutlah SOP. Walaupun aku di tempat kerja pun aku ikut SOP, pakai mask apa semua kan. Walaupun kerja aku bukanlah dekat tempat yang macam tempat awam ke apa kan. Itu pun aku patuhi SOP, and bila aku rentas daerah tu pun aku ada surat apa semua. So korang janganlah memandai-mandai rentas daerah dengan sebab-sebab yang mengarut-ngarut tau. Macam yang tak munasabah. Lepas tu macam kita tengok, aku ada tengok dekat Twitter ke apa tak, macam CCTV tol Gombak apa semua yang nak rentas kereta banyak tau, nak rentas daerah apa semua. So korang nak pergi mana? Kan? Korang nak pergi mana? Kalau kerja tu faham lah, tapi macam benda-benda yang tak penting apa semua tu pada aku tak perlu lah. Sekarang ni kes dah banyak. Macam day by day naik 1,000. Benda ni bukan main-main tau. Benda ni bukannya bukannya lawak tau. Bukan naik 1,000 mal. Macam semalam baru berapa, betul dia ni dah 9,000. So maksudnya naik 9,000 macam tu. Dia macam naik secara memandadak tapi korang janganlah buat benda yang naik-naik ni jadi macam bahan lawak ke apa. Sebab bahaya tau. Korang ingat family korang, ingat orang-orang tersayang korang. Sebab COVID ni serius, bukan main-main kan. Ada yang mati, ada yang sampai masuk ICU apa semua. So macam benda ni tak lawak lah sebenarnya pasal COVID ni. So aku harap kita as a rakyat kan, walaupun kita tahu kita punya kerajaan kita dalam keadaan yang tak baik sekarang kan. Sekejap SOP berubah, sekejap PKP, sekejap PKPP, PKPD lah, tiba-tiba lockdown lah kan. Macam macam serabut lah sekarang ni, keadaan macam tengah serabut apa semua. And then untuk pekerja-pekerja dekat luar sana pun aku rasa yang bekerja, dia efek jugalah sebab lockdown ni kan. Dia efek kepada korang punya ekonomi apa semua. Contoh kalau macam dah lockdown ni, tak boleh nak pergi kerja apa semua, macam mana korang nak ada income tiap bulan kan. Tapi itulah, memandang kepada sudut positifnya, harap macam Ahmad cakap tadi, kes akan berkurang. Aku tak expect 3 angka dalam masa terdekat lah. Itu aku rasa akan makan berbulan juga. Sebab kita sekarang 9K tau. So nak jatuh balik ke 3 angka tu aku rasa agak lama, agak makan bulan-bulan. Tapi harapnya dengan ada lockdown ni, harap korang stay at home, stay safe, jaga SOP apa semua, dan harap kita dapat fight ni sama-sama lah kan. Jangan kita just dekat social media kita share suruh jaga SOP apa semua, tapi kita sendiri tak jaga. Kita keluar juga rumah kan apa semua. So pada harapan aku harap semua masyarakat Malaysia ni dapat bekerjasama membanteras COVID ni kan. Sebab kita pernah dapat kosong tahu, tiba-tiba naik balik kan, which is macam aduh, kalau lah stay je kosong tu sampai sekarang, aku rasa kita dah boleh keluar. At least kita dah boleh keluar, itu je. Kita masa tu juga
Masa tu juga negara kita adalah antara negara yang berjaya tangani COVID ni dengan baik sekali masa tu. Masa tu. But sekarang kita adalah antara negara yang sedang yang menuju ke arah lingkup dalam tangani COVID. Ya. Orang kata paling worst lah. Nak ke arah worst. So, Kita dah beat India. So, aduh. So guys, tolong lah guys. Kan, kita orang cakap dekat diri kita orang sendiri juga. So, harapnya, itulah harapan aku. Mana yang dapat vaksin tu, korang pergi je, ambil je vaksin tu. Kan, jangan cancel pula. Dan yang bekerja tu, mungkin ada cara lain lah untuk dapatkan income. Sebab kita tak tahu lagi kita punya yes. SOP dari segi ekonomi macam mana. Mungkin ada sektor-sektor yang boleh bekerja, mungkin ada yang tak boleh bekerja. So kita tengok macam mana next week. And then as a student, Ya. harapnya bertabah. Itu je aku nak bagi tahu. Aku punya harapan aku kalau sudut belajar tak tahu lah. Aku tak tahulah. Aku pun sama kot macam harap bertabah. Kita orang bukan cakap dekat korang lah sebenarnya. Kita orang cakap kat diri sendiri sebenarnya. Ya tu. Harap bertabah lah. Harap bertabah Ammar, harap bertabah Ikmal lah, macam tu lah. Kita orang tak khususkan kat korang lah. Kita orang khususkan kat kita orang diri sendiri. So sudut belajar aku rasa memang kita orang ni macam tak boleh nak buat apa. Kita orang memang follow je arahan IPT. So assignment pun mesti jalan. Sebenarnya mengharapkan assignment tu berhenti dululah, pause kejap kan. Sempena lockdown ni sebab kita orang course fotografi sekarang kita orang punya assignment banyak yang outdoor kan. Kalau korang ni pun yelah kena faham lah kan, sebab fotografi memang ada yang shoot dalam indoor, shoot studio semua kan. Tapi kita orang kan pelajar fotografi, kita orang tengah belajar. So far assignment outdoor banyak, dan sekarang pun kita orang pun tengah sem 4 dan kita orang tinggal lagi satu sem. So sepatutnya sem 4 dan sem 5 ni kita orang banyak benda-benda yang outdoor lah, benda-benda outdoor, benda-benda keluar. So tapi PKP ni kita orang tak tahu, dan assignment still jalan walaupun PKP but still jalan. Kita orang tak tahu, dan tu je lah. Semoga bertabah dekat diri sendiri je lah. Dekat sebab kos lain kita tak tahu macam mana diorang punya struggle kan. Tapi dari kos kita orang ni macam pada aku sampai rasa macam nak give up. Sampai rasa macam baik aku tak payah study baik aku duduk rumah, aku tolong mak bapak aku buat kerja ke apa kan. Tapi itulah kita, sebab kita dah setahun kita dah setahun online. Dah setahun lebih dah online. Setahun lebih online dan dah nak habis diploma dah. So still lagi duduk rumah, still lagi online, dan assignment kita orang macam agak sukar nak dibuat, agak sukar nak dilaksanakan. Yes. Dan SOP baru-baru ni pun kita boleh tengok yang kerja-kerja fotografi outdoor pun tidak dibenarkan. So kita orang tak tahu dah nak buat macam mana. So harap bertabahlah Ikmal, semoga tidak give up. Dan kepada student-student di luar sana lah yang masih bergelar student, tak kisahlah diploma ke, degree ke, apa-apalah. Tapi yang bergelar student harap bertabah. Student yang bergelar mahasiswa dan mahasiswi harapnya bertabah. Harap korang boleh go on dengan korang punya assignment. Sebab aku Ammar dengan Amal, kita orang nak advise benda-benda positif pun sebenarnya kita orang punya positif pun dah tak ada lah sebenarnya. Kita orang punya positivity kita orang dah hilang lah sebenarnya. Tapi kita orang cuba juga sebarkan cuba sebarkan positivity, dan kita orang harap korang stay positif kan. Dan harap kita orang juga
aku, Ikmal dan Amar stay positif and sampai tak terkata mah. Itulah tu. Ah, Tiba-tiba masa terfikir pula. Pas punya assignment yang week 5, week 4 punya assignment tak siap-siap lagi. Tak terbuat lagi. So macam tiba-tiba terfikir lah assignment. tiba-tiba So macam bila lah nak siap assignment. sakit Itulah. sakit fikir. Ya. Tapi nak buat macam mana, itulah Ya. kehidupan. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di bawah sangat. Atas tu ada tapi jarang lah. Atas tu macam lambat lagi aku. Lambat lagi Lambat lagi aku. tapi lambat sikit lah. Tapi itulah. Betul, sampai aku tak tahu nak cakap apa dah ni. Sebab bila sebab masa kita mula-mula kita macam kita okey lah kita macam sebab tak apa guys, tak apa, ODL ni sekejap, ODL ni sementara je, nanti kita akan habiskan diploma kita dengan kawan-kawan semua. But you know, right now masih lagi di rumah. Harapan yang kita orang harapkan tu pun dah tak ada lah. So macam mampu senyum. Mampu senyum je saja. Tak tahu nak cakap apa dah pun tak tahu dah. Itulah. Tapi untuk yang lain tolong jangan putus asa. Aku rasa mungkin akan ada sampai waktunya kita akan bebas dari COVID ni, tapi kita tak tahu bila. Tapi aku rasa kalau kita bekerjasama as a rakyat ataupun as a rakyat Malaysia, mungkin kita boleh bebas dari COVID ni, tapi cuma kita tak tahu bila. So harap-harapnya as soon as possible. Dan kepada student-student dekat luar sana, korang stay positif, jangan give up, jangan rasa down disebabkan ODL ni. Mungkin ada cara lain untuk kita survive, dan ada caranya untuk kita survive online ni. Dan last but not least, aku harap korang teruskan perjuangan ni hingga ke akhirnya, hingga korang selesai korang punya study ni. Dan InsyaAllah mesti ada punya rezeki aku, rezeki Amar, rezeki korang semua after kita dah habis study nanti. Walaupun kita punya study sekarang agak macam tak tahu nak cakap apa dah, tapi agak barai lah. So InsyaAllah mungkin ada rezeki masing-masing, dan kita orang pun mendoakan korang dapat rezeki korang tu, sama ada cepat atau lambat, InsyaAllah akan dapat juga. So itu je lah kot point of view untuk student lah. Aku harap korang tak adalah macam, tapi aku kan sebenarnya aku dah tak consider dah diploma ni kita campus. Aku harap degree dapat lah dengan apa friends, dengan kat campus life semua kan, U life semua. Sebab diploma ni aku dah tak harap lah. Sebab sekarang kita dah sem 4, kita pun dah half sem. Lepas tu bulan Oktober nanti dah sem 5. So aku tak rasa by Oktober nanti kita dah boleh balik campus juga. So aku tak tahu lah. Diploma ni aku dah tak harap lah sebenarnya. Sebab degree. Ni macam ni mah. Okay lah, walaupun kita dah tak mengharap yang kita akan balik ke kampus, yang kita akan merasa uni life apa semua, aku mengharapkan satu je, kita dapat habiskan je. At least kita dapat habiskan. Jangan ada yang give up lah. Jangan ada yang berhenti lah. Jangan ada yang tiba-tiba dah nak habis ni korang quit apa semua. Jangan nak, teruskan je, habiskan je. Sebab kita dah start. Yes. Kalau boleh kita habiskan lah. Tu je. Sebab aku tahu tak ramai lah. Dah ramai yang dah mula consider untuk quit. Aku sendiri pun, even Ikmal sendiri pun dah consider nak quit, tapi every time tu juga kita orang macam paksa push. Macam sekarang kita orang dah sem 4, next sem dah last sem, dah final sem. So kita orang paksa, everyday kita orang paksa diri macam sabar, tahan. Dan aku harap korang pun buat benda sama jugalah. Harap korang bertahan dan bersabar. Kita orang pun dah tak nampak tak, kita orang punya advice tu semua macam dah tak ke arah positif sangat lah. Macam lebih kepada muhasabah diri dah, bukan benda-benda positif sangat dah. So again,
tadi Mal cakap pasal Mal ada sentuh tentang pasal sendiri kan. So aku nak aku just ni je lah. Sekarang aku tahu baru-baru ni aku baca kat Twitter ada link daripada Harian Metro cakap masa start PKP kadar bunuh diri dah makin meningkat. So aku harap untuk yang lockdown yang sekarang ni yang 1 Jun ni aku harap kalau ada sesiapa yang kalau ada kawan-kawan yang macam yang sorang semua, aku harap korang macam selalu update lah pasal kawan korang tu. Keep in touch lah. Keep in touch lah. Macam kita risau kan. Kita risau sebab kadar bunuh diri dah makin meningkat. Semua orang punya mental health pun dah makin kurang. So disebabkan itu aku just nak bagi tahu nombor telefon Befrienders KL. Kalau korang apa-apa masalah korang boleh call 03-27-27-2929. So apa-apa korang boleh, kalau korang rasa tak okey, korang boleh call. Okay, tapi yang okey itu korang boleh keep in touch dengan your friends and family, and kalau ada sebab aku pun tak tahu nak macam mana nak ni, tapi yes, inisiatif. Dan satu lagi, isu Palestin jangan dibuat seperti trend. Isu Palestin mestilah diteruskan. Okay, Israel dah makin menjadi-jadi. Aku harap isu Palestin masih lagi trending di Twitter, sebab aku memang base dekat memang kat Twitter je aku tengok. Sekarang isu Palestin pun dah makin kurang sikit. Mungkin sebabkan COVID punya kes kita kat Malaysia dan tinggi sangat kan. So mungkin tenggelam sikit lah isu Palestin. Tapi aku harap diteruskan lah isu Palestin tu juga. Apa lagi Mal yang kau cuba nak bawakan? Kalau ada. Macam aku cakap tadi, pasal mental health tu bukan main-main. Kadang-kadang aku pun sampai, aku tak adalah sampai rasa nak bunuh diri, tapi macam mental health aku pun dia punya energy pun kadang-kadang drain. Kan? Sama. Nak stay positif tu sebenarnya susah lah masa-masa sekarang ni. Sebab banyak benda terganggu. Walaupun kita tidak menyara hidup kita sepenuhnya, kita still tinggal dengan parents, kan? Tapi itu pun dah buat kita jadi drain kan. Itu belum lagi parents korang yang sedang berusaha untuk stay orang kata macam ni nak cakap, untuk korang untuk stay survive lah. Untuk stay survive untuk family korang kan. Parents korang yang berusaha, which kalau lockdown ni diorang tak boleh kerja pun semua, macam mana diorang nak beli makanan untuk korang kan? Macam mana diorang nak beli barang-barang dapur pun semua? Itu pun kita tak fikir lagi diorang punya mental macam mana kan. Tapi kita macam as anak-anak ni apa semua, aku harap kita stay positif lah. Aku tahu benda stay positif ni susah, tapi kita cuba lah. Ataupun kalau korang kawan-kawan yang okay apa semua tu, keep in touch dengan kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang tak rasa keseorangan. Tak rasa macam diorang punya mental tu drain gila-gila sampai rasa nak bunuh diri tu. Harapnya tak ada lah. Harapnya lockdown kali ni tak ada. So itu lah, just keep in touch dengan kawan-kawan korang. Dan harapnya semua okey lah masa lockdown ni. Buatlah benda yang bermanfaat. Mungkin kita boleh kembalikan dalgona coffee tu masa lockdown first kan. Buat je apa-apa. Kan. Kita boleh main TikTok. Tapi janganlah buat TikTok yang ni. Mungkin korang ada apa-apa nak sharing, korang just share dekat TikTok apa semua tu. Itu pun one of, orang kata, release kita punya stress kan, untuk okeykan kita punya mental health. Sebab aku sendiri pun kadang-kadang macam tengok TikTok pun boleh, aku tak adalah cakap TikTok ni macam okey, macam macam ubat untuk aku jadi okey, tapi cubalah apa-apa pun
Macam kalau aku tengok TikTok pun aku dah rasa macam okey lah tengok konten-konten yang best-best apa semua. And then Faham? makan jaga, tidur cukup and stay healthy. Itu je aku nak pesan untuk lockdown kali ni. Untuk situasi sekarang ni, aku tak tahu nak cakap apa dah mah. Sebab aku pun Tak faham. aku pun dah tak boleh nak stay positif sangat dah. Tapi cubalah. Aku ya. Itu Cuba stay positif di akal fikiran dan minda, tetapi jangan positif COVID guys. Itu yang penting. Betul. So Okay. Tak tahu nak cakap apa. So aku rasa tu je kot. Kita sharing pasal benda ni pun kita dah rasa drain energy kita sebenarnya. Which kita orang rasa kita orang okay lah untuk share benda-benda situasi sekarang ni. Tapi bila difikirkan balik, kita orang pun sama je macam korang. Kita orang pun dah sampai tahap stres apa semua. Tapi kita orang cuba juga stay positif guys. Cuba. Stay positif lah. Stay positif. Okay? Okay Ro. Aku okay Ro. Aku okay Ro. Okay, so aku rasa itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar episod hari ini. Segala cadangan dan pandangan korang boleh direct DM IG podcast kita orang ataupun IG kita orang, IG aku Ahmad Wazin ataupun IG Ikmal Mukrish. Ataupun dan juga boleh komen dekat bawah bagi yang mendengar podcast kita orang ni dekat YouTube. Seperti biasa, seperti biasa, sebelum aku tamatkan, sekali lagi aku ingatkan, keluar bila perlu, jangan lupa pakai face mask 2 lapis, jangan lupa sanitizer. Lepas keluar, balik rumah terus mandi, ikut SOP. Okay, itu saja. Seperti biasa, bagi yang mendengar podcast kita orang ni dekat Spotify dan juga Apple Podcast, jangan lupa follow and subscribe dan share. Dan kepada yang mendengar di YouTube, jangan lupa subscribe, like and share podcast kita orang ni. Apa-apa update, kita orang akan update dekat IG podcast kita orang, TWNM Podcast. Jadi aku rasa itu saja untuk episod hari ini dan kali ini. Saya Ahmad Wazin dan saya Ikmal Mukrish untuk episod kali ini. Jumpa lagi di next episode. Bye-bye. Ikut SOP semua. Bye. Jangan keluar mana-mana. Bye. Stay home. Alright, kita jaga Bye. kita. Bye-bye. Bye. Sama-sama.